Salam sejahtera, hari ini saya ingin membincangkan tentang Kerajaan Uthmaniyah. Latar belakang Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah memerintah dari tahun 1281 hingga tahun 1928. Kerajaan ini ditubuhkan selepas tentara Mongol berjaya menakluk kerajaan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Seterusnya, kerajaan Uthmaniyah diasaskan oleh Uthman bin Artugrul. Setelah itu, pemerintahan kerajaan diteruskan oleh 38 orang khalifah lagi. Seterusnya, kita pergi kepada struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat kerajaan Uthmaniyah. Sistem pemerintahan ditiru daripada kerajaan Bizantin yang menggunakan sistem feudal. Seterusnya, struktur pemerintahan didahului oleh Sultan. Sultan mempunyai kuasa tertinggi dalam agama, politik, pentadbiran, dan keuangan. Pada mulanya, Sultan adalah para amir. Para amir adalah tuan tanah dalam kerajaan Saljuk. Di bawah Sultan pula adalah Wazir Agung. Wazir Agung merupakan pembantu kepada Sultan. Wazir Agung merupakan ketua pentadbir dan beliau memiliki cap mohor sebagai simbol wakil Sultan. Wazir Agung pula dibantu oleh 3 orang hakim tentara, 2 orang Beylerbey, ketua Turus Tentara Sultan, 2 orang Defterde, bertanggung jawab dalam urusan pentadbiran keuangan, 1 orang aga wakil tentara darat, 1 orang laksamana, dan 1 orang Nisanji bagi monogram Sultan. Selain itu, Sultan Salim I telah mewujudkan jawatan mufti semasa pemerintahannya. Tugas utama mufti ialah mengeluarkan fatwa dalam semua aspek, termasuk keputusan berperang sesama Islam, dan berhak melantik pegawai-pegawai istana di kota Istanbul. Seterusnya, sistem pemerintahan turut dibantu oleh Fief. Fief merupakan tentara asasi kerajaan Uthmaniyah. Diberikan tanah kerana berjasa kepada kerajaan. Seterusnya, tanah yang diberikan akan diusahakan oleh para petani. Seterusnya, kita pergi kepada struktur pemerintahan dan pentadbiran wilayah kerajaan Uthmaniyah. Struktur pemerintahan didahului oleh Gebene Wilayah. Memandangkan sistem pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Uthmaniyah menyerupai pentadbiran Bizantin, setiap wilayah ditadbir oleh Gebene Wilayah yang bertanggung jawab mentadbir tanah kunyan yang agak luas yang akan dikendalikan oleh para petani. Seterusnya, di bawah Gebene Wilayah adalah Kadi. Kadi merupakan ketua agama bagi setiap daerah. Tugas utama adalah mengendalikan hukum jenayah dan sivil berdasarkan syariah Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis. Selepas Kadi adalah Multazim. Multazim bertanggung jawab mengutip semua cukai. Sebahagian daripada hasil kutipan tersebut akan diserahkan kepada perbendaharaan negara. Dalam masa yang sama, pegawai kerajaan diberikan kuasa mengutip cukai yang dikenali sebagai baksis untuk perkhidmatan yang diberikan kepada orang ramai. Akhir sekali adalah golongan intelektual Muslim. Golongan intelektual Muslim bertanggung jawab dalam pentadbiran keadilan,
menguruskan wakaf untuk menyokong perkembangan sekolah dan hospital, serta pendidikan belia muslim, dan kadangkala golongan ini turut berperanan sebagai orang tengah antara rakyat dan cabang-cabang lain dalam kelas pemerintahan.